Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah kita masih lagi dalam tajuk metodologi pengkajian ekonomi Islam. Dan kita sambung sedikit lagi iaitu kita tiba pada antara metodologi yang kita nak belajar ini. Sebelum daripada itu kita dah belajarkan beberapa perkara. Hari ini kita tiba kepada maqasid syariah. Maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa dia? Iaitu satu sistem peraturan Islam yang mempunyai objektif dan tujuan tertentu. Antara maqasid syariah yang diijmakkan oleh ulama yang telah disepakati adalah pertama, tujuan kepada sesuatu hukum itu adalah tak lari daripada 5 perkara ini. Pertama disebutkan sebagai memelihara agama. Disebutkan sebagai hifzuddin. Yang pertama hifzuddin. Tak lain dan tak bukan. Kita bermuamalah, kita berbisnes, tuan-tuan masuk saham, tuan-tuan apply apa-apa saja sistem ekonomi Islam ni, nombor satu sekali, tujuan adalah matlamatnya mesti jaga agama kita. Mesti jaga agama. Kemudian, apa benda yang kita buat tu juga, maqasid yang kedua, mesti memelihara jiwa, memelihara hifzun nafs. Disebutkan sebagai hifzun nafs. Menjaga jiwa. Maknanya nyawa kita terjaga. Kemudian hifzul aqal. Boleh menjaga akal. Hifzul mal. Menjaga harta. Dan yang terakhir sekali, memelihara maruah dan kehormatan. Hifzul maknanya kita kena jaga, iaitu kita memelihara hifzun nasab. An-nasab, menjaga hormatan. So ada 5 ini yang paling asas sekali. Tujuan apa pun kita nak buat, aktiviti apa pun kita nak buat, kita kena lihat kepada 5 konteks ini. Maknanya mestilah berkaitan dengan pemeliharaan agama, terjaganya diri, terjaganya akal, terjaganya kehormatan dan terjaganya harta. Dan matlamat syariat itu dia ada 3. Satu disebut sebagai daruriyat, hajiyat dengan tahsiniyat. Ini apa benda Ustaz? Daruriyat ini perkara yang paling penting sekali. Perkara yang paling penting sekali daruriyat. Kalau contoh, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, pertama sekali kita mesti nak makan. Makan, contoh makan nasi, kita nak makan nasi, mesti makan nasi. Okey, itu makan nasi itu yang paling daruriyat. Hajiyat, keperluan, mungkin kita nak makanan yang yang lebih yang cukup lah, dia punya sajiannya dengan ayam, daging dan sebagainya. Itu yang hajat yang kedua. Yang tahsiniyat, yang lebih baik daripada untuk mencantikkan lagi. Lepas makan mungkin ada pencuci mulut dan sebagainya. Macam tu saya nak sebutkan. Maknanya supaya kita faham. Maknanya daruriyat tu tahap yang paling tinggi. Kemudian hajiat dan tahsiniyat. Macam kehidupan seharian, contohnya macam kita mesti nak ada rumah. Keperluan kita rumah, mungkin rumah yang selesa. Tahsiniyat lagi mungkin rumah yang tahap banglo dan sebagainya. Tapi yang penting mesti ada itu. Daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Okey, ini secara laju saja saya berikan. Ini yang secara asas je. Tapi yang penting yang selepas ini. Yang ini yang lebih kepada menjurus tajuk yang kita sedang kita bincangkan. Iaitu ada 5 asas dalam rujukan ekonomi Islam. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas, yang kelima Ijtihad. Kita nak belajar satu-satu tentang perkara ini. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad. Ini adalah sumber utama di dalam muamalah kita, dalam ekonomi Islam. Pertama Al-Quran, sudah tentu. Al-Quran. Jadi saya tidak perlu membahaskan secara lebih terperinci. Subhanallah, ini sumber kita yang utama. Banyak tak dalam Quran cerita pasal ekonomi? Subhanallah, sudah tentu banyak. Ini contoh satu. Contoh ayat Quran ini surah Hud ayat yang ke-61. Contoh saya ambil syahid dia. Ni.
wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilaih. Wasta'marakum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, huwa ansya'akum, huwa yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menjadikan bumi ini, wasta'marakum, Allah taala perintahkan untuk kita makmurkan. Memang kita salat, kita berpuasa, kita pergi haji dan sebagainya, tapi jangan lupa tujuan kita di atas muka bumi ini selain daripada kita ini jadi hamba Allah Ta'ala, salah satu fungsi kita yang utama di dunia ini adalah sebagai khalifah. Sebagai khalifah di atas muka bumi ini, kita kena makmurkan. Kita ada tanah, kita majukan tanah, kita majukan diri kita, majukan dunia ini. Ini memang salah satu. Ini berkaitan dengan ekonomi. Dalam Quran cerita bagaimana muamalah ini. Ayat subhanallah ni. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Iaitu tentang muamalah. Cerita pasal apa tuan-tuan? Ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Cerita pasal hutang. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu benar-benar orang yang beriman, idza tadayantum, bila kamu berhutang, ila ajalin musamma, sampai pada satu tempoh, faktubu, Allah Taala perintahkan kita untuk tulis. Kalau dekat bank mungkin kita ada sign contract dan sebagainya. Tetapi sesama kita, tuan-tuan selaku sebagai pelajar, contohnya sama-sama kawan pelajar, jadi kena tulis tu Man, kasih aku pakai RM20. Lepas tu kita tak tulis. Nanti satu ketika lupa. Lagi kalau kawan kita tu nak minta dekat kita, dia segan nak minta. Tapi kena ingat, nanti esok pada hari kiamat, kita tetap kena pulangkan. Kan kita banyak kali baca hadis tentang orang yang muflis pada hari kiamat. Antaranya muflis sebab dia berhutang di dunia, tak nak bayar. Ini Allah Ta'ala ajarkan kepada ini. Satu-satu ini. Sangat detail. Bagaimana pensaksian dan sebagainya. Cerita pasal hutang. Dan ada banyak yang lain. Sebab masa kita pendek ni, saya tunjukkan. Kemudian, as-sunnah. Sudah barang tentu. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buat amalah. Sunnah tu merangkumi pada qauliyah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi'liyah, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, fi'liyah, taqririyah, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengakuan Nabi. Mana Nabi macam tak Nabi diam saja, itu mungkin dikira sebagai takrir. Ada sahabat yang makan binatang padang pasir saja, Nabi diam je, maknanya itu takrir, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, tidak juga membenarkan. Jadi itu suatu takririyah. Dan juga hamiyah, ini cita-cita Nabi untuk mengerjakan sesuatu tapi belum sempat dilakukan kerana wafat. Macam puasa hari Ashura, Nabi bercita-cita kalau tahun depan Nabi ada lagi, Nabi nak bezakan puasa hari Ashura, tak nak sama macam orang-orang Yahudi. Nabi akan puasa pada hari ke-9 Tasu'ah, ataupun hari yang selepasnya, hari yang ke-11. Ini cita-cita Nabi. Tapi tak sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat. Okey tuan-tuan, tadi Quran, yang kedua sunnah. Ini asas. Mana kalau orang tanya mana sumber ekonomi Islam? Engkau buat ni musyarakah, engkau buat ijab kabul ni, kau buat hutang dan sebagainya, mana sumbernya? Ni daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah. Ini contoh hadis-hadis yang berceritakan tentang ekonomi. Banyak minggu yang sudah tuan-tuan telah berikan macam-macam contoh tentang hadis Nabi SAW yang menyentuh, yang berkisar tentang ekonomi. Antaranya Nabi SAW sebutkan, sebaik-baik harta ialah harta yang berada pada tangan orang-orang yang saleh. Itu Nabi SAW. Yang paling baik. Kalau orang saleh ini, dia dapat harta, dia akan gunakan yang sebaiknya. Mendapat apa harta, kita ada harta, kita kena buatkan yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Seterusnya, hadis daripada Allah bin Ammar, seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ditipu orang dalam jual beli. Maka sabda baginda, apabila engkau berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Disebutkan yang minggu yang sudah ada sahabat yang tuliskan tentang penipuan, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menipu di dalam perniagaan. Okey, ini sumbernya. Yang ketiga, ijma'. Ijma' biasa dengar tak? Mungkin yang ini masih lagi biasa dengar.
Ijma' adalah, maksud adalah kesepakatan ulama mujtahid dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk i'tiqad, kata-kata ataupun perbuatan untuk melakukan hukum dalam sesuatu perkara yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma' di kalangan ulama. Disepakati, ulama menyepakati hukum ni zaman Rasulullah tidak di-apply, tidak dibuat, tetapi bila sampai benda-benda yang baru, maka ada kesepakatan. Sebagai contohnya pada zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW, yang disebat hanyalah kepada, contohnya pada orang yang melakukan, orang yang contoh pada peminum arak. Contoh pada orang yang ni, pada zaman sahabat, orang yang minum dikiaskan, orang ke atas orang yang minum arak dikiaskan dengan hukuman sebat 8 perbuatan ke atas orang yang menuduh orang muhsan baik melakukan zina tanpa membawa 4 orang saksi. Para sahabat bersepakat menerima hukum orang yang minum arak adalah 80 sebatan. Zaman Nabi yang disebat adalah orang yang menuduh zina. Qazaf, orang yang tuduh orang lain berzina. Jadi dikenakan 80. Jadi sahabat ambil hukum tersebut, mereka berijma'. Ijma' maknanya secara beramai-ramai. Secara beramai-ramai menyetujui hukuman tersebut. Al-qiyas pula. Qiyas apa dia? Qiyas ni maknanya samakan, menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dengan sesuatu hukum yang telah diketahui dalam Al-Quran. Dia samakan. Contoh, dalam bab menjual harta anak yatim dikiaskan kepada memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, dosa tak? Dosa. Memang ada jelas dalam Al-Quran. Tapi kalau orang jual pula macam mana? Jadi dikiaskan. Jual dan juga makan adalah satu benda yang sama. Plus minus, satu benda yang sama. Jadi dikiaskan. Contoh pada hari ini, zaman Rasulullah SAW mungkin tak ada air ketum. Tak ada kan? Tak ada. Jadi apa hukum dia? Ulama hari ini telah menghukumkan bahawa hukumnya haram air ketum yang dibuat tu. Macam mana? Dikiaskan dengan hukuman, dikiaskan, disamakan dengan hukuman meminum arak, kerana air ketum juga boleh memabukkan. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Boleh ya? Kemudian ijtihad pula. Ijtihad ni apa dia? Ijtihad usaha gigih para ulama untuk menyelidik dan menentukan hukum syarak berdasarkan kemampuan serta kemahiran dari segi ilmu pengetahuan dan kejelasan akal. Ijtihad. Maknanya dia punya ijtihad dia, dia punya pandangan dia. Nabi tak sebut pun perkara ini, tapi ijtihad dia. Ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Contoh, apa nama, ijtihad kita pada hari ini untuk melakukan penjarakan sosial. Menyatakan sembahyang, zaman Nabi SAW sembahyang mesti ada rapat kan, ikut saf. Tidak boleh jarak pun. Nabi SAW tak bagi. Kalau ada jarak-jarak ni, kata Nabi, ini adalah tempat siapa? Tempat syaitan. Tapi hari ini ulama telah berijtihad. Mereka telah melihat pandangan ataupun nasihat yang telah dikeluarkan oleh pakar-pakar perubatan mengatakan hari ini perlunya ada penjarakan sosial. Jadi ulama semua telah bersepakat ijtihad. Mereka telah berijtihad bahawa kena ada penjarakan sosial walaupun di dalam salat. Ini ada syarat, bukan mudah nak jadi ijtihad mujtahid. Kalau gitu Ustaz, saya ada ijtihad saya sendirilah. Kan? Tak boleh. Ini hanya boleh buat ni. Kalau kita di negeri ni kita ada mufti dan ahli jawatankuasa fatwa, itu yang akan menentukan ijtihad dia. Ini ada syarat-syarat dia. Selain daripada itu, sumber-sumber ekonomi juga melihat kepada istihsan, melihat kepada masalihul mursalah, kepada saduz zara'i, kepada al-uruf, kepada al-istishab. Jadi perkara-perkara ini juga diguna pakai. Cuma saya tak dapatlah nak terangkan untuk pada kali ini. Dia agak rumit sedikit, tapi kalau tuan-tuan dapat faham yang tadi pun dah cukup baiklah. Namanya ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas dan juga Ijtihad. Ada berapa semua sekali? Ada 5 sumber ekonomi Islam. Jadi mudah-mudahan
perkongsian yang sekejap ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.